أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Dengan rahmat Allah Ta'ala dapat sama-sama kita menyambung pengajian pada malam ini. Sama-sama kita berada di masjid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, dan dikala kita berada dalam masjid ini, kita sentiasa mendapat doa para malaikat dan seluruh makhluk. Allah Ta'ala mendoakan rahmat dan keampunan untuk hamba-hambanya yang sentiasa mengerjakan ketaatan kepada Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu khuliqa kullu insanin min bani adama ala sittina wa salasimi'ati mifsalin, faman kabbarallah wa hamidallah wa hallalallah wa sabbahallah wa astaghfarallah wa azala hajaran an tariqin nas aw shawkatan aw azman an tariqin nas aw amara bima'rufin aw nahyun an munkarin ala sittina wa salasi mi'atin, fa innahu yumsi yawma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya setiap insan daripada anak Adam adalah diciptakan badannya daripada 360, yakni sendi-sendi. Maka sesiapa yang bertakbir, memuji Allah, bertahlil, bertasbih, meminta ampun, menyisihkan sebiji batu yang mengganggu di jalanan yang ramai orang, atau membuang duri atau sepotong tulang dari jalan orang ramai, atau menyuruh melakukan apa yang dilakukannya, atau menyuruh melakukan kebaikan, atau mencegah daripada perbuatan mungkar, sehingga apa yang dilakukannya mencukupi bilangan 360 kali, maka orang tersebut pada hari itu, yakni pada hari kiamat, telah menjauhkan dirinya daripada api neraka. Alhamdulillah tuan-tuan, satu perkhabaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkhabaran yang sangat besar,
iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu perkara yang boleh menjauhkan diri kita daripada api neraka. Jauh daripada api neraka ini, tuan-tuan, bermakna selamatlah daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Akhirat nanti tak ada tempat lain dah melainkan dua tempat sahaja, iaitu syurga atau neraka. Syurga tempat orang-orang yang beriman dan orang yang beruntung. Adapun neraka ialah tempat orang-orang kafir dan orang-orang yang celaka. Apabila Nabi SAW memberitahu amalan-amalan yang boleh membebaskan seseorang itu daripada api neraka, sudah tentulah amalan itu sangat berharga dan tak dapat dinilaikan dengan harta dunia. Sedangkan tuan-tuan, di hari kiamat nanti, orang kafir, mereka nak menebus diri mereka daripada apa sahaja. Kalau boleh mereka nak tebus diri mereka dengan anak-anak mereka, mereka sanggup. Kalaulah ada tebusan anak-anak mereka sanggup lepas neraka asalkan mereka selamat. Mereka sanggup tukar ganti dengan orang yang mereka sayangi, hatta isteri mereka sendiri pun, asalkan mereka selamat daripada api neraka. Dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, orang kafir di hari kiamat nanti mereka memohon pada Allah Ta'ala nak menyelamatkan diri mereka daripada api neraka, dan Allah Ta'ala nyatakan Allah Ta'ala tak akan terima walaupun mereka nak jaga emas sebesar bumi ini, emas sebesar bumi, ataupun 10 kali ganda bumi ini emas, Allah Ta'ala tak akan terima. Jadi kalau emas sebesar bumi ni berapa nilai dia, tuan-tuan? 10 kali ganda bumi ni emas yang padat tepu dengan emas yang tulen, Allah Ta'ala tak terima lagi. Bermakna pembebasan daripada api neraka itu satu perkara yang sangat besar. Amal-amal saleh itu adalah sangat utama, lebih berharga daripada seluruh harta benda dunia, walaupun harta benda itu sangat bernilai di sisi manusia. Nabi SAW menyatakan benda yang mudah, amalan yang sangat mudah untuk kita amalkan. Misalnya sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah SAW bersabda, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam. Setiap manusia daripada anak cucu Adam, bermakna semualah manusia yang sempurna anggota dia. Hak cacat tak kira lah, tak ada kaki tangan, tak kira maknanya dalam arti kata, tak kira dari segi sendi-sendi itu. Sebab Nabi sebut anak cucu Adam ini diciptakan oleh Allah Ta'ala terdiri daripada salasimi'ati mifsalin, ada 300 sitina wa salasimi'ati mifsalin, ada 360 sendi. Bermakna kalau orang tak ada kaki tangan itu tak cukup lah. Ni pada ghaliknya, macam kita ni hak cukup kaki tangan, cukup anggota ni, maka Nabi sebut 360 sendi. Termasuklah pada tangan ni berapa sendi dah, jari-jari kaki lagi, tulai rusuknya sendi-sendi tulai belakang, capur-capur 360 sendi. Sendi ni penting, tuan-tuan.
Nak tahu penting tak penting, bila tua-tua kena gaut, tak boleh gerak lutut, oh sakit. Dah lah tak boleh gerak sikit sakit dah pula. Kena gaut di buku lali, kena gaut di lutut, tak, kena gaut di sendi-sendi kaki, jari kaki, jalan kat sakit, sengit-sengit. Itulah dia naknya pentingnya sendi-sendi ni. Jadi sebut dalam hadis yang lain, semua sendi ni nak pahala sedekah belaka. Setiap sendi ni dia tuntut pahala sedekah. Kalau 360 sendi pada kita ni, maka nak pahala sedekah 360 tiap hari. Nasib baiklah Tuhan tidak perintahkan kita kena keluar seria so sendi. Kalau seria so sendi ni murah dah tuan-tuan. Bayar seria boleh gerak, tak bayar jam. Penatlah kita tuan-tuan. Bermakna kita kena sedekah 360 riyal tiap hari. Nak cari pitih mana? 360 riyal setiap hari nak bayar go sendi-sendi ni. Tu kalau seria. Kalau 10 riyal berapa ribu? 3,900. Kalau 100 so sendi, tak bayar. Tetapi betapa rahmatnya Allah Ta'ala menyatakan bahawa kita sebut subhanallah lepas so sendi ni, alhamdulillah lepas so sendi ni, dengan zikir saja. Dengan zikir tu lepas hak sendi ni, hak dia tuntut ni. Bermakna kalau kita tidak zikir sehari, sehari semalam tak cukup zikir 360 kali zikir, bermakna tak lepas ni tuntutan ni kandak apa ni hak sendi ni. Namun Allah Ta'ala gantikan, ada lagi pilihan lain, iaitu dengan kita semaya sunat duha 2 rakaat, maka mencukupi seluruh tuntutan hujung rambut sampai hujung kaki. Subhanallah, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lihat hadis ini. Innahu khuliqa kullu insanin, sesungguhnya setiap insan, setiap manusia, khuliqa diciptakan. Insan min bani Adam, daripada keturunan anak cucu Adam. Kita ni anak cucu tu ada lah ni tuan-tuan. Iaitulah semuanya sendi 360 sendi. Faman kabbarallaha, sesiapa yang bertakbir kepada Allah, yakni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa hamidallaha, dan bertahmid kepada Allah, puji-pujian kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa hallalallah, dan bertahlil. Bertahlil ialah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bertahlil kepada Allah Ta'ala. Wasabbahallah, dan bertasbih kepada Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi sebab selalu kita sebut tuan-tuan, zikir ni mudah saja, tetapi kadang-kadang sebut tu tak kena tajwid, tak kena makhraj huruf, maka tak boleh pahala. Misalnya subhanallah dibaca subhanallah, subhanallah, pahala tak dapat, bahkan dapat dosa. Apa dosa? Sebab berubah makna. Subhanallah, maha suci Allah, tiba-tiba lagi sebut subhanallah dengan ha. Subhanallah, dia duk caci Allah, duk maki Allah. Sebab itulah penting sangat. Huruf ha biar jadi ha, ha biar jadi ha. Jangan ha jadi ha, ha jadi ha. Misalnya gini takbiratul ihram, Allahu akbar, jadi ha.
Tak sah sembahyang tuan-tuan. Lama Allahu Akbar. Jadi Allahu. Tidak nama Allah, tidak Allahu, Allahu. Situ ha. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Dah. Sami Allahu liman. Sami Allahu. Jadi Sami Allahu liman. Salah. Sami Allahu liman hamidah. Kena betul situ molek bendanya sikit sangat jah. Tapi bila salah sebut tak dapat pahala. Supaya juga tuan-tuan nak pergi semak berapa nombor IC, silap nombor IC, masuk nama orang lain. Tuan-tuan nak masuk duit dalam bank, silap nombor sebutir, nombor akaun, nama orang lain. Masuk duit, nombor akaun, silap sebutir je Allah. 9 dengan 8. 9 pula buat rekod gitu nak tukar 9 ke 8. 9 ke 8. Mak tekan 9. Buat masuk akaun orang lain. Ataupun saja pilih tak masuk. Jadi begitulah. Hak kita sebut saat ni ha dengan ha sikit ya. Dah. Walaupun sikit tapi dia berubah makna. Jadi wahallalallaha bertahlil kepada Allah, yakni la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wasabbahallah, bertasbih kepada Allah, subhanallah, subhanallah. Wastaghfarallah, beristighfar, memohon keampunan dengan Allah Ta'ala. Wa'azala hajaran, dan membuang batu daripada jalan orang ramai. Antariqin nas, kuih halah ke tepi batu, ambil usung tak tepi jalan yang dilalui orang ramai. Jalan kita ni ada semua kereta, motor, basikal, anak-anak sekolah berapa, ada batu duk tergolek tengah. Dah. Tuan-tuan pun ambil halah ke tepi. Bukan susah nak pahala ni tuan-tuan. Kuih ni kaki pun sepak si golek-golek halah ke tepi. Selamat dah. Motor lalu pun tidak ada bergelecah, basikal pun tidak ada terbalik kuat. Apa tu? Mujur sebab batu sana kita kuih. Malaikat mendoakan rahmat, malaikat mendoakan keampunan untuk orang yang melakukan sedemikian. Bermakna hidup kita ni biar berjasa. Gapo dia boleh buat? Sila, jangan tunggu peluang. Orang lain dah, saya lorak gini mo, kita lepas peluang dah. Padahal kita lah tengok Allah nak beri pahala kita dah tu sebenar. Kita lah tengok, orang lain tak tengok. Tuhan kita lah nampak tu dia kita dah pahala. Biarlah orang lain lah buat. Kita sengaja tak sih. Kita sengaja tolak tua, tolak peluang. Dan peluang dia tak mari sokmo. Sekali-sekala tekah ada peluang tu rebut peluang. Buatlah amal-amal solat. Wastaghfarallah, dan beristighfarlah kepada Allah. Wa'azala hajaran an tariqin nas au syaukatan, ataupun duri, benda tajam, termasuklah duri ke, paku ke, barang skru tu ke, benda mereka tu kena tayar bocor tuan-tuan. Tayar kereta kena kaki orang, berdarah. Jadi tengok benda-benda berbahaya seperti kaca, paku, duri mengapa ni, boleh alah ke tepi, ataupun ambil buh tempat sampah. Au azaman, atau au azman, ataupun potongan tulang. Tulangnya bawa danyi mari mana dah, gongu-gongu bawa jatuh tengah jalan. Tulang pula betih lembu dia bawa. Air terbalik, tinih dengan motor ke apa, terbalik. Dia licin lah berapa dah. Jadi ambil kuih halah ke tepi. Antariqin nas, daripada jalan yang dilalui oleh orang ramai. Au amara bi ma'rufin, ataupun menyuruh perkara kebaikan.
Ni banyak Nabi royak begini-begini, tak royak lagi ke apa dia? Akibat balas dia tak royak lagi. Nabi duk bila baru siapa-siapa bertasbih, siapa-siapa bertahlil, siapa-siapa bertahmid, duk bila lagi 4, 5, 6, 7 lagi ni. Tak royak lagi ke apa dia? Cuma Nabi sebut, Nabi rangkul semua mari dah buai tulai daripada jalanan, buai batu, buai duri berapa ni, ataupun menyuruh dengan perkara kebaikan, au nahyun anil munkarin, ataupun mencegah kemungkaran. Suruh benda baik dan cegah daripada perkara mungkar. Benda keji ni kena pakat larang, pakat nasihat, pakat tegur. Ada siti nawasalasi miatin, dia buat bajikan ni dalam sehari ada sebanyak bilangan 360. Fa innahu yamshi yauma idzin, sesungguhnya fa innahu yumsi, yumsi, pada hari kiamat nanti orang tersebut pada hari kiamat nanti telah menjauhkan dirinya, waqad zahzaha, dia telah membabaskan diri dia, anin nar, daripada api neraka. Ni jawapan di ujung ngelah sekali. Sebanyak 360. Gaknya lebih dah tuan-tuan kalau kita duduk di masjid gak. Lepas subuh, subhanallah, subhanallah 33 kali. Tak, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allah 33 kali, cukup dengan 100 pula. Lepas tak ada lagi. Tak, lepas semaya, astagfirullah, 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 3 dah situ. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali baca tu pula. Ada ayat Quran pula, ayat kursi lagi, Fatihah lagi, selawat ke Nabi lagi. Cukup dah. Kalau orang semaya subuh, kalau tak semaya, mana kalau subuh 100 tasbih, berzikir 100 kali, lepas zuhur pula tasbih pula, zikir pula, lepas asar pula, lepas maghrib, lepas isyak, alhamdulillah cukup dah, lebih dah. Maka Nabi kata dak 360 zikir tasbih sehari-hari jangan dilala, maka sebenarnya dia telah membabaskan dirinya daripada azab api neraka. Amin, insya-Allah. Kita beramal dengan hadis ni, kita ngaji ni hadis sahih riwayat Muslim ni, maknanya 360 kali biar cukup. Lepas asar zikir pula, nak tidur zikir pula. Kita nak sibuk ke gapo lagi dah tuan-tuan, omong kita ni gak. Kau nak pergi pak dikir barak lagi. Mana ketahu takut aib dikir barak malam ni sekali, ataupun nak pergi karaoke masa berlalu dah kita. Lagipun kampung kita ni alhamdulillah selamat, tak ada dah main lagu tu. Tak ada main lagu tu mujurnya tuan-tuan. Tak setengah-setengah tu gak. Duk bising kau menara wai kulit nyomak yung ke apa. Ada lagi setengah-setengah duk main benda begitu. Walaupun kerajaan lagai dah, tapi ada lagi setengah pihak nak periduk benda tu. Babeh lah buat begitu, benda tak ada pedah. Kenapa dia hok menara wai kulit tak sah. Tak. Walaupun budaya kita, tapi budaya tu budaya tak bersih. Budaya tu mari hanuman lah berapa tu benda-benda tu. Capu bau dengan mari cerita-cerita India lah kok. Hindu gapo tu. Buatlah kita ambil hak tu Islam. Hak bersih daripada Islam. Gapo dia? Tazkirah, ngaji Quran, baca Quran. Dak halaqah-halaqah zikir kita pergi duk waktu. Tentu hak mari Nabi ajar pergi duk. Hak seni-seni itu bukan tak siwi pergi duk, tapi muka canggah dengan agama kat tak sah lah.
Kalau tak canggih dengan agama tak apa, boleh teruskan. Jadi nak sebut di sini ialah kita ni banyak masa. Allah beri kita ni banyak masa free. Mana balik lepas isyak tak ada sibuk gapo dah tuan-tuan. Oh, kalau makan nasi ke singgah kedai kopi makan kata ada gapo pada rehat gak zikir dah sambil-sambil itu. Tak, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, zikir banyak pada Allah Ta'ala. Bapa tu kita nak selamat daripada api neraka akhirat seksa. Fa innahu yumsi yawma idzin wa qad zahzaha nafsahu anin nar. Dia telah membebaskan, menyelamatkan diri dia daripada api. Jadi tuan-tuan, zikir-zikir ni kita tak nampak sebenar kelebihan dia. Supaya hari ni ada doktor buat kajian. Doktor mengesahkan bahawa dengan seorang itu berwuduk boleh mematikan virus COVID-19 ataupun coronavirus. Dengan berwuduk virus ni boleh mati. Ini penemuan yang menakjubkan ini. Mati kok mana ambil air semaya? Ambil air semaya ni tuan-tuan sesuatu yang kita tak tahu. Tuhan kata dengan kita berwuduk gugur dosa, kita tak nampak dosa gugur, tapi ada sesuatu tu yang menyebabkan gugur dosa. Tak ada wuduk tak boleh semaya, haram. Nak pergi Quran pun berdosa, nak tawah pun tak boleh tak ada wuduk. Nak sujud syukur pun tak boleh tak ada wuduk. Nak semaya pun haram tak ada wuduk. Bermakna apa dia pada wuduk itu? Wuduk itu kalau tengok pada zahir basuh muka, kamu masuk air ke hidung, basuh muka, basuh lengan. Walaupun pada zahir nampak basuh supaya mandi gitu, tapi kalau mandi tidak niat wuduk, tak boleh nak semaya lagi. Gelegung tuju dalam sungai, basah belakang kalau kira. Rambut basah belakang, gonyok-gonyok sabuk, tapi tak niat ambil wuduk, tak boleh ingat, tak boleh semaya lagi. Itu bermakna bukan basuh saja wuduk ni. Ada sesuatu yang dia panggil kalau kita tidak berwuduk, panggil kita berhadas. Tidak mandi wajib, tidak mengangkat hadas besar, dipanggil kita berhadas besar. Kena mandi junub. Mandi kena niat. Niat mandi mengangkat hadas besar, niat junub lah begini. Berwuduk, niat wuduk, maka terangkat daripada hadas, kita dah boleh semaya. Kita dah boleh bawa Quran, boleh sentuh Quran. Tidak mustahil lah. Kalau penemuan menyatakan bahawa dengan berwuduk itu boleh menghilangkan, menghindarkan daripada COVID-19. Landuk kata lah kau lupa mana kau banyak. Nak sebut-sebut ke takut. Jadi menakut-nakut ke orang mak. Dia memang orang takut pun lah ni. Nak melancung-melancung pun tak ada. Tak ada nak melancung mana dah lah ni. Bukan setakat negara kita, seluruh negara dah. 98 negara dah. Tadi berita terkini dengan 98 negara dah yang terlibat dengan yang jangkit virus ni, yang menular rata dah. Yang kerajaan Saudi pun telah menyekat ataupun dah tak bagi dah tunaikan atau visa dah nak tunai umrah. Subhanallah tuan-tuan, satu peringkat yang sangat membimbangkan. Walau bagaimanapun tuan-tuan, kita mengharapkan virus ni makin berkurangan, makin terhapus, makin terhapus. Sebabnya virus ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang mengarahkan. Hatta haiwan binatang besar ke binatang kecil ke,
tumbuhan ke, debu ke, semua tu bergerak atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala kita nak hindarkan sebagai penyakit, kena minta dengan Allah Ta'ala. Tuan yang menciptakan penyakit, Tuan yang menciptakan kuman virus itu. Subhanallah. Baik tuan-tuan muslimin, muslimat dirahmati Allah. Begitu juga gini apa pun nak sebut dulu. Bapa dalam Islam kita ni, bila kita sentuh dengan Najis Mughallazah, kena sama dengan air selup, air tanah. Orang putih buat kajian. Jepun dia pernah buat kajian, nama pernah sebut dulu. Dia ada alat canggih, boleh kesal kepada bulu binatang tu ada satu benda yang melekat. Dia kering sama kering, dia serah di lengan dia, scan tengok tak ada benda melekat. Memang dalam hukum agama, kalau kering sama kering sentuh dengan bersentuh, maka tak melekat, tak kena sama. Okey. Baik, dia pun celup dalam basin ada air. Kemudian dia serah, dia pergi selet, dia lesek di bulu anjing, dia selet sekat tengok, ada benda melekat, sudah kicau. Nampak cerah gitu. Tengok mata kasar tak nampak. Tengok ni alat dia tu nampak ada benda melekat bertepek ni lengan, tempat dia serah tu habis. Dia ambil sabun kan, basuh dengan sabun, sirai, sekian tengok ada, tak hilang. Bahan dengan sabuk lah berapa gonyong merah lengan dia ni, tak hilang sikit rabut. Habis benda dia guna. Hak cairnya, hak debunya, jenis sabunnya ni supaya klorak dia guna habis, tidak hilang. Air dia ambil tanah. Ambil tanah, ambil air selup, peracun-peracun dari air tu, dia basuh sirai ni. Dia basuh dengan air tanah, kemudian dia sirai semula, sekian tak ada sikit abu, hilang. Apa tu? Tanah boleh membersihkan. Kau nak cuci baju, mana boleh nak basuh dengan tanah? Baju tuai-tuai berdaki, bau peluh ke apa, buh halal mesin, buh tanah kau dan stok kau dan itu. Tak ada cuci baju kita. Dia kena dengan sabun. Bau hilang daki, hilang bau peluh berapa. Tengok rupa-rupa dari segi tanah ni boleh menyuci. Nak samuk benda ni dengan tanah. Tak, sebab itulah nak cuci dengan tanah. Nak tayamum, tanah. Tayamum dengan tanah. Itu ada hikmat. Kalau kira tak, kalau tak ada air tak, ambil debu berapa tak comor supaya ambil wuduk juga. Basuh comor muka debu itu ke lengan, kemudian sapu telinga, basuh cok lomo debu di kaki, tak bahaya. Sapuh di muka, serah gitu je. Tak suruh kelebek mana tak kena debu, sini tak kena, sini tak bahaya. Pakai atas debu, letak situ, sudah rata, kira rata dah bagi tangan. Lipat lengan ni, lipat baju lengan ni pula kan? Tak tanah naik, setengah mari kau ni habis. Kau ni pula pusing, boleh sembahyang. Apa kaitan? Itulah agama. Itulah keunikan agama kita yang tak dapat nak fikir dengan akal. Begitu juga tuan-tuan dengan wuduk ni, boleh menggugurkan dosa, dapat pahala. Dengan wuduk ni boleh salat. Maka dari segi kajian menyatakan bahawa memang boleh menghindari daripada penyakit yang kronik ataupun penyakit yang berbahaya. Satu lagi artikel yang membaca satu ketika dahulu, dikala baruh ataupun kanser yang menyerang penduduk alah ke Afrika, alah ke negara barat.
Jadi seorang doktor ni dia menulis, dia kata virus ataupun dulu hak menyerang manusia jenis kuman, sistem akut yang teruk ni, dah penyakit JE lah macam-macam lah sebelum ni, mari daripada babi, mari daripada unggas, semua apa ni, penyakit kuku dan mulut lah berapa ni, ataupun baruh kulit. Profesor tu kata sebenarnya orang yang sentiasa berwuduk tidak akan kena baruh kulit. Sentiasa berwuduk. Sebab apa? Sebabnya berwuduk ni membersihkan. Orang yang kena baruh kulit, apa nyakit-nyakit kulit ni, orang yang dia tak pernah cuci muka dia, tangan dia. Sebab tu gigi je, misal kita di rumah mandi mando siap berwuduk semaya subuh, gigi je. Tuan-tuan gigi kilat ke, rumah batu ke, pakai baju lengan pendek, ni terdedah dengan debu. Dengan debu, dengan habuk, dengan apa dia hak duk di udara ni terdedah, hak muka pula terdedah dekat debu-debu di muka ni. Jadi pakai baju lengan pendek setakat ni lengan. Ni terdedah dengan debu-debu habuk. Pakai seluar di kaki kita pula kena debu. Tak. Pada galiknya pakai selipar ke, pecak kasut, maka kaki itu terdedah dengan debu habuk. Jadi orang beriman Zuhur nanti pukul 1 dah, pukul 1 dia rehat dan dia basuh, dia koma, dia basuh air ke hidung, dia cuci, dia basuh muka dia basuh semua. Jadi tak ada debu-debu kimia-kimia yang melekat ni akan hilang dengan dia berwuduk. Maka perangkaan yang dibuat, kata profesor tu, ialah sebahagian besar umat Islam selamat daripada penyakit baruh kulit. Kerana apa? Kerana mereka sentiasa berwuduk. Satu poin kita dapat. Apa pula mai COVID ni pula 19 dengan berwuduk tak dapat dinafikan. Batulah istinsak. Istinsak masuk air ke hidung, seh. Cuci ni filter lubang hidung kita ni ada bulu hidung. Memang sengaja Allah buat dalam lubang hidung kita ada bulu hidung. Bulu hidung ni pula sentiasa lembab. Dia ada kelenjar, keluarkan cair lembab semua dari lubang hidung kita ni. Bila lembab, di bulu-bulu hidung tu sentiasa lembab, kita seduk, debu-debu dari udara ni melekat dalam bulu-bulu hidung hok basah sana. Dia melekat situ. Bila melekat, kita istinsak, kita wuduk, kita seh, dia tubik kita cuci mula. Benapah pula, sumak-sumak pula debu, mayasa, wuduk, istinsak pula. Dah. Seruh air, seh. Seruh air, seh. Dia keluar ke lenda-lenda ke apa. Lebih-lebih lagi bangun tidur, maka sangat dituntut kita beristinsyak. Masuk air ke hidung, seh. Jadi semuanya ni adalah menjamin kebersihan. Orang yang menyakit bersih. Nak makan duduk cara molek, basuh tangan, kita belajar dah hari tu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Adab-adab makan. Dengan baca bismillahnya, dengan puji Allah lepas pada makannya, semuanya ni adalah menghindari daripada kuman-kuman, bakteria dan penyakit. Subhanallah. Baik tuan-tuan, begitu jugalah dengan kita berzikir pada Allah Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, siapa-siapa yang bertakbir, yakni Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia puji Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, dia bertahlil, La ilaha illallah, dia bertasbih dan sebagainya, beristighfar, buat bajikan-bajikan ni semuanya adalah penghapusan daripada dosa-dosa dan boleh menguatkan sendi-sendi tulang kita, tenaga kita. Zikir ni tuan-tuan kuatkan tenaga kita sebenarnya. Zikir-zikir ni, tengok orang tua-tua dulu apa, umur lanjut usia tapi gagah, mata terang lagi, tak payah pakai spek, gagah walaupun belakang bokok tapi boleh pergi rata-rata dah. Umur berapa? 90.
100 kadang-kadang umur orang tua-tua kita, tapi gagah lagi. Apa tu? Dia zikir kuat, amalan dia. Lepas subuh dia mengatik zikir banyak, beribu kali. Subhanallah, Allah berikan kelebihan. Nescaya akan dapat kelebihan bila kuat zikir. Itu masa di dunia. Akhirat nanti, Nabi beritahu dalam hadis ini, akan menyelamatkan dia daripada azab api neraka. Zahzah wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar, maka dapat menyelamatkan diri dia daripada api neraka. InsyaAllah tuan-tuan, kita banyakkan zikir. Sebagai amalan kita pada hadis ini, kita ngaji malam ni ialah kesimpulannya, perbanyakkan zikrullah, zikir. Memang syaitan dia akan heret kita jangan zikir. Baru nak mula zikir, ingatlah kelayu. Nak buat gotu, nak buat goni, apa jadi tak ingat. Jadi tak ingat dah nak zikir. Walau bagaimanapun tuan-tuan, insya-Allah dengan niat yang ikhlas, dengan kesungguhan hati kita, insya-Allah Allah Taala akan beri pertolongan. Kita boleh banyakkan zikrullah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, itulah untuk malam ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa wajhan muniran wa tawfiqan hasanan wa tawbatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.